Muka surat 48. Tafakkur menuju Allah. Tafakkur. Tafakkur daripada lafaz tafakkara, ya tafakkaru tafakkuran. Lafaz dia asal dia. Tafakkara, ya tafakkaru tafakkur. Kalau bahasa lain dipanggil paksa diri. Paksa diri untuk berfikir. Paksa diri untuk berfikir macam mana? Sebelum hampa berfikir, hampa kena ada alat-alat bahan-bahan fikir. Kalau tak ada bahan berfikir, bagaimana hampa nak berfikir? Alat kena bagus, bahan kena ada. Tuan, alat kena bagus, otak kita. Lepas tu bahan kena ada, bahan berfikir. Ni ilmu makhluk, bahan berfikir ni. Kalau tak ada makhluk, tak ada apa semua alat, bagaimana kita nak berfikir? Barang orang beli, hamba beli kat Shopee barang, contoh dia kerusi, kan? Wan fikir, suruh kawan dia pasang kerusi, kan? Adalah kawan dia pasang kerusi tu, dia kena fikir macam mana kawan dia pasang kerusi tu. Dia kena tengok YouTube, kertas panduan, itu membawa kepada berfikir. Baru jadilah sebuah kerusi. Kalau tidak, tak boleh nak pasang. Itu bahasa dia tafakkur. Tafakkur, ya. Okey. Kita tengok. Wahai para perindu Allah. Perindu Allah. Perindu Allah tak? Rindu Allah Ta'ala ni. Rabi'atul Adawiyah kata, ya Allah, kalau kamu halau aku daripada pintumu, ya Allah, aku tak akan berganjak. Kerana hati aku sudah tertambat merindui kamu, ya Allah. Maksud kata, kamu ujilah aku macam mana pun, kamu tak bagi apa pun tak apa, yang penting aku hanya terbayang kepada kamu, ya Allah. Tu orang perindu Allah, orang yang mengenal Allah, kan? Kita ni tak rindu Allah, sebut nama Allah tak bergegar pun, tak ada rasa pun di dalam hati kita. Sebut nama Nabi Muhammad tak ada berasa apa, relax, ya. Cerita neraka pun relax, ya. Astagfirullahalazim. Jangan beribadat mencari zauq, kasyaf, karamah dan lain. Hampa terhenti nanti. Beribadat bukan cari itu. Hampa kerja syuhud, ya kan. Kerja kita syuhud sahaja. Allah Ta'ala nak buka rasa ke macam mana, itu kerja Allah Ta'ala. Nanti kalau hampa terhenti di atas kasyaf, karamah dan lain-lainnya, hampa terhijab, terhenti perjalanan salik kepada Allah. Ia akan, Tuhan sebut, ia akan menjadi hijab. Tengok, kalau hati awal-awal lagi, aku mengajar hakikat ni nak jadi wali. Dapatkan anak perempuan, dah jadi wali lah kita. Tak usah fikir-fikir nak jadi wali. Gitu apa-apa. Dapatkan anak perempuan, jadi wali lah. Wali nikah dia lah. Ia akan menjadi hijab kalau macam tu, dan tertipu dengan syaitan. Beribadatlah mencari hakikat tauhid. Tu ibadat kita, nak cari hakikat tauhid. Mana kita sembahyang, kalau kita cerita sembahyang, hujung-hujung sembahyang nak apa, Wan? Nak kenal rupa Muhammad. Ini cerita sembahyang, ya. Nak kenal rupa Muhammad. Rupa Muhammad itu apa dia? Itulah sebenarnya kenyataan Ahmad. Ahmad tu adalah tajalli Allah Ta'ala yang empat. Habislah. Itu yang dia kata, kita kena kenal rupa kita. Nanti ada orang mati, nak mati, dia kata, nak mati kena tengok rupa kita. Rupa mana, Wan? Wan umur 20 muka lain, umur 30 muka lain, umur 40 janggut putih dah. Dan masa 40 janggut putih, rupa mana hampa nak tengok ketika nak mati nanti? Ke rupa janggut macam ni? Rupa Muhammad. Mana rupa Muhammad? Nabi Muhammad ke mana? Rupa Muhammad tu bermakna hampa mengenal tajalli Allah. Jadi kalau macam tu dalam sembahyang, itu yang bahasa saya sebut tadi, beribadatlah mencari hakikat tauhid. Kesimpulan dia macam tu. Carilah wajah Tuhanmu. Cari wajah Tuhan. Macam mana nak cari wajah Tuhan? Melalui renungan pada diri. Wajah Allah itu orang panggil Ahmad Muhammad. Kenapa Ahmad Muhammad?
Sebab Muhammad ini Muhammad, kita zahir tubuh kita dipanggil Muhammad. Mim, ha, mim, dal, kaki kan? Kaki, perut, tangan, kepala. Muhammad tu kenyataan Ahmad, batin kita. Ahmad itulah tajalli Allah Ta'ala yang 4 sebagai kenyataan hakikat kunhu zat Allah Ta'ala. Kalau macam tu, tengoklah di rupa kita ni, rupa Muhammad, bukan rupa yang ni. Rupa tajalli Allah, saya kata, itulah dipanggil wajhullah. Tajalli Allah tu dipanggil wajhullah. Itu yang dia kata, carilah wajah Tuhanmu. Apa makna wajah Tuhanmu? Ahmad Muhammad. Senang, ambil ringkas. Melalui renungan pada diri, sesungguhnya pada dirimu sudah nyata akan dirinya. Tengok, pada diri kita sudah nyata dirinya diri Allah. Macam mana? Bukan susah mencari bilah-bilah ada pada buluh, bukan susah mencari Allah, rahsia Allah ada pada tubuh. Bermana? Tubuh zuhir, tubuh batin, disitulah wajah Allah. Itu wajah Allah. Wajah ni yang kita nak mati nanti kita pandang. Bukan rupa macam ni, Wan. Wan kalau silsilah umur panjang 20 tahun, saya ingat bukan muka macam ni dah ni. Berkedut dah muka dia. 20 tahun lagi berkedut dah. Dia bukan macam ni. Betul kan? Jadi mana pandang rupa Muhammad, pandang wajhullah tu Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad. Beribadahlah dengan muraqabah. Apa makna muraqabah? Yakni mengintai wajahnya, wajah Allah, sehingga kamu temui. Maksud kata, kita beribadat nak mengenal diri. Kita sembahyang apa, Pak? Sembahyang. Usolli parda, usolli, menyengit kepala nak sebut usolli tu. Astagfirullahalazim. Usolli itu mana mengusul diri. Bila kita mengusul diri, ada tak dalam tu qasad, ta'arud, ta'ayun. Qasad itu Allah, ta'arud itu Muhammad, ta'ayun itu Adam. Selesai masalah. Jadi Allah, Muhammad, Adam. Kenal Adam melalui Muhammad, kenal Muhammad melalui Allah. Hakikat dia yang wujud itu Allah. Kosong tak diri? Baik, itu hakikat niat itu kosong. Bila harfin wala sautin, tak ada huruf tanpa ada suara. Itulah niat. Kan, kesedaran kita tu. Boleh faham bahasa saya sebut ni? Besar tu dalam kehidupan kita. Bukan cerita pahala. Hari ni aku sembahyang jemaah, dia kata dapat 27 darjat. 27 sembahyang subuh berjemaah, kali 5 sampai waktu isyak sembahyang berjemaah, banyak pahala hang, bawa baliklah. Kita bukan di situ, ya. Kalau kita mengaji hakikat, jangan pandang di situ. Habis jahanam hamba, terhijab hampa pada Allah Ta'ala. Jadi makna hingga kamu temui, tanpa kamu menemui wajahnya, kamu tetap hamba yang lalai. Tanpa kamu kenal Ahmad Muhammad, kamu hamba yang lalai. Bahasa mudah. Ibadahmu hanya rupa zuhir, tetapi tak ada rupa yang batin. Itu yang kita takut nanti malaikat bawa naik amalan kita, habis malaikat kata ambil amalan, lempar balik ke muka dia. Aku tak mau amalan ni. Allah Ta'ala kata aku tak mau. Sebab apa? Hampa tak kenal diri hampa. Hampa buat amal ibadat dalam keadaan syirik kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan riak. Hampa tak mengenali rahsia aku. Iblis sebab tak kenal rahsia Allah, tak kenal Nur Muhammad, habis tersingkir tak dia? Iblis kenal Allah tapi tak kenal Nur Muhammad ketika tu. Tersingkir dia, dapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Punca dia di situ. Kita beramal ibadat, jangan jadi macam iblis. Tahu? Iblis berapa tahun dia sujud di tempat yang satu dengan sekali sujud? 80,000 tahun dia sujud dengan sekali sujud tanpa berganjak. 80,000 tahun disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin. Bermakna dia kenal Allah. Tapi time dia suruh sujud kepada Nabi Adam, dia kenal tak Nur Muhammad rahsia Allah Ta'ala? Dia tak kenal, habis out. Jadi cerita dia, hampa nak kenal Allah melalui Nur Muhammad SAW. Engkau hanya akan menemui wajahnya, wajah Allah, Ahmad Muhammad, dengan jalan tafakur hingga fana dirimu habis. Kenapa? Yang hanya wujud itu hakiki itu Allah, dan wujud idopi itu hanya Nur Muhammad. Yang kamu tu, kita semuanya hanya zilli sahaja. Tahu, bayang-bayang penceritaan
Apabila fana dirimu, maka nyata Tuhanmu. Hapus diri kita, hakikat yang bernama, berzat, bersifat, berasma, apa semua, itu Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala, bukan kita dah. Sesungguhnya tiada sifat pada diri kita. Ada sifat kawan? Tak ada pun. Hang je perasaan hang cantik kan? Sesiapa yang merasai memiliki sifat, maka mereka syirik khafi. Masih lagi syirik kepada Allah Ta'ala. Dan jatuh di dalam qadariyah. Kalau merasa macam tu. Ya, sebab qadariyah yang menyatakan makhluk yang berbuat, makhluk yang bersifat. Qadariyah. Kalau merasakan aku tak ada langsung, jadi jabariyah. Habis kena ambil jalan tengah. Kalau tak ada apa langsung, tu yang hang tu pakai baju hitam ni, siapa pula ni? Saya nak kata siapa ni? Pakai baju kopi hijau ni, siapa pula ni? Jadi kita ambil jalan tengah kan. Kalau kita merasa kita yang bersifat, kita jadi qadariyah. Kalau kita tak bersifat, kita jadi jabariyah. Bermakna pertambatan di antara khalik dengan makhluk. Jangan pisahkan. Bukan dia, tapi tak lain daripada dia. Itu baru yang tepat. Bukan dia, kita bukan dia. Kita bukan Allah, tapi tak lain daripada dia. Apa yang ada pada kamu, apa yang ada pada kita, hanya diperkuasakan, diperkehendakkan, diperdengarkan, diperlihatkan, diperkatakan. Nyatalah, kita pun berkata-kata, kita pun melihat, kita pun mendengar. Allah Ta'ala menyatakan, yaitu diperlihatkan, diperdengarkan, dipersuarakan, diperilmukan, diperkudratkan, diperirodatkan, dan diperhidupkan sekadar mana had dan masa yang dikehendaki. Setakat mana yang Allah Ta'ala zuhirkan. Pendengaran kita setakat mana sampai, umur kita sampai mana kita boleh mendengar. Takat itu sahaja. Dikehendaki dengan sifat Rahman, yang lalu yang dikehendaki dengan sifat Ar-Rahman. Semua tu nyata semata-mata sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, Rahman daripada sifat apa? Daripada sifat rahmat. Rahmat Allah Taala itu siapa dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Bermakna rahmat itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatun Nur Muhammad. Bukan ada lain. Rahmatun Nur Muhammad.